Hari ini, saya akan berkongsi satu rahsia dengan saudara-saudari sekalian. Tapi jangan bagi tahu dekat pihak bank ya. Sebab teknik yang saya ajar hari ini sudah pasti dapat menjimatkan banyak wang saudara-saudari sekalian, terutamanya dari segi pembayaran faedah dan juga mengurangkan tempoh pembayaran pinjaman perumahan anda. Jadi, tak tahu caranya bagaimana? Teruskan bersama saya. Preview. 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 Salam sejahtera saudara-saudari sekalian. Nama saya Murali. Saya seorang perunding hartanah berdaftar daripada CIB Realtors dan mortgage consultant dari FinMill Network. Saya kembali dengan satu lagi episod dalam siri Borak Hartanah dan topik yang saya akan berkongsi pada kali ini ialah strategi untuk kurangkan faedah dan tempoh bayaran balik pinjaman perumahan. Jadi saudara-saudari sekalian, fikir pasal hutang ini stres. Hidup kita lebih selesa kalau kita tak ada hutang dengan mana-mana pihak. I tak tahulah berapa ramai di kalangan kita pernah terfikir untuk settle pinjaman perumahan lebih awal dan seterusnya jimatkan kos pembayaran faedah. Saudara-saudari tahu tak berapa banyak jumlah wang yang anda akan bayar setelah tamat pembayaran pinjaman perumahan dari bank? Secara anggaran kasar, jumlah ini bersamaan dengan 2 kali ganda daripada jumlah pinjaman perumahan yang diberikan kepada anda oleh pihak bank. Misal kata, anda buat loan RM400,000 dalam tempoh masa 30 tahun dengan kadar faedah 4.5%. Jadi jumlah bayaran keseluruhan termasuk prinsipal dan faedah selepas 30 tahun dianggarkan mencecah RM800,000. Jadi tahu tak sekarang kenapa bank bersungguh-sungguh nak berikan anda pinjaman perumahan? Sebab pihak bank akan kaut keuntungan 100% daripada jumlah pinjaman yang diberikan kepada seseorang pembeli hartanah. So kalau pembeli tak boleh bayar balik angsuran bulanan, tak ada masalah. Bank masih ada lagi option untuk menyita rumah pembeli dan jual balik rumah tersebut untuk dapat balik modal pinjaman perumahan. Jadi risiko pemberian pinjaman kepada seorang pembeli rumah memang rendah untuk pihak bank. Sementara itu, sudah tentu pihak bank pun tak akan ajar saudara-saudari sekalian macam mana nak jimatkan kos pinjaman perumahan ini. Oleh itu, hari ini saya akan berkongsi salah satu strategi untuk mengurangkan tempoh bayaran balik pinjaman perumahan dan seterusnya mengurangkan faedah pinjaman perumahan. So, walaupun ada banyak strategi lain, tapi hari ini saya akan berkongsikan satu strategi saja, iaitu dengan cuma membuat sedikit extra payment setiap bulan dah cukup untuk mengurangkan tempoh dan kadar faedah pinjaman perumahan. Daripada saya bercakap mengenai teknik ini, lebih baik saya tunjukkan secara hands-on bagaimana teknik yang simple dan mudah ini boleh membantu dari segi kurangkan pembayaran faedah dan tempoh bayaran balik pinjaman perumahan. So, untuk membuat analisis strategi ini, cuba anda pergi ke link website yang ditunjukkan dalam slide ini, iaitu calculator.com.my dan yang kedua adalah calculatorsoup.com. Right? Saya akan terangkan mengenai aplikasi kedua-dua halaman web ini satu persatu sekarang untuk memastikan anda nampak sendiri dengan mata anda bagaimana sedikit bayaran lebihan kepada ansuran akan membawa kepada perubahan yang besar kepada bayaran faedah dan seterusnya tempoh bayaran balik pinjaman perumahan. Okay guys, mari kita pergi ke website yang pertama. Okay, so anda key in calculator.com.my. Selepas anda key in link ini, okay, anda akan sampai ke page ni. Okay, daripada page ni, cuba anda klik house loan calculator. So selepas anda klik house loan calculator, so anda akan sampai ke page ni. So page ni akan memberikan maklumat tentang pinjaman perumahan kita. So berapa banyak bayaran bulanan yang kita perlu buat setiap bulan, dan kemudian daripada bayaran bulanan ini, end of the day selepas 30 tahun, kita juga boleh dapatkan dia punya payment breakdown dia. So berapa banyak interest yang kita telah bayar sepanjang tempoh 30 tahun dan berapa banyak interest principal yang kita telah bayar sepanjang 30 tahun ya. So jadi
kita try key in numbers dekat sini. Alright, so katakan kita nak beli property yang berharga RM500,000. Okay, so anda membayar down payment 10% iaitu RM50,000. So tempoh pinjaman katakan 30 tahun dan interest rate kita guna sebelumnya 4.5%. Alright, so bila kita tekan klik dekat sini, alright, so kita tahu maklumat untuk bayaran bulanan adalah lebih kurang RM2,280.08. Alright, so total payment breakdown selepas 30 tahun ya. So daripada jumlah yang kita bayar setiap bulan iaitu RM2,280.08. So kita akan bayar 55% ni akan masuk ke dalam akaun principal, right? Dan 45% ni akan masuk ke dalam akaun interest. So jadi faedah yang kita bayar untuk pinjaman perumahan ni pun dah cecah 45%. So maksudnya lebih kurang anggaran kasar. Alright, so kalau kita pinjam RM450,000, kita akan kena bayar balik lebih kurang amount yang sama, lebih kurang RM450,000. Right? So kemudian kita lihat payment schedule di sini gambar raja ni, right? So yang garis putih ni menunjukkan total outstanding pinjaman perumahan kita dari tahun ke tahun sampailah ke tahun ke-30. Kemudian garis kuning ni, inilah merupakan kadar faedah yang kita bayar setiap tahun ni daripada tahun pertama ke tahun ke-30. Dan yang garisan biru ni menunjukkan berapa banyak principal yang kita bayar setiap tahun. So jadi saudara-saudara sekalian, cuba notice kat sini ya. Right? Let's say kita ambil contoh lah. Okay, pada tahun ke-10 kita nak tahu berapa banyak actually kita sudah bayar ya. Right? So pada tahun ke-10 dekat sini daripada gambar raja ni, cuba kita lihat total outstanding RM360,000. Right? Daripada jumlah yang kita pinjam RM450,000. Okey. Selepas 10 tahun dia cuma berkurang lebih kurang RM100,000 saja daripada bayaran bulanan yang kita bayar lebih kurang RM2,280. So maksudnya lebih kalau ikutkan 1 tahun kita bayar lebih kurang RM24,000 ya. So untuk 10 tahun kita sudah bayar RM200,000 lebih, tetapi outstanding value cuma berkurang RM100,000. So jadi manakah duit yang selebihnya, right? So dekat sini kita tahu, okay, melihatkan garisan kuning ini. So anda akan dapati yang selebihnya akan dibayar untuk interest. So jadi dekat sini dalam tempoh 10 tahun saudara-saudara sekalian, right, anda telah bayar lebih kurang RM184,000 untuk interest sahaja. Anda cuma bayar lebih kurang RM89,000 untuk membayar principalnya, right? So inilah satu penggunaan payment schedule ni, right? So kemudian kita tengok table payment schedule ni. So kita, dekat table ni kita tahu di payment breakdown dia daripada tahun 1 hingga 30. So end of the day, lepas tahun yang ke-30 anda dapati principal yang anda telah bayar untuk pinjaman perumahan ini adalah RM450,000, iaitu bersamaan dengan pinjaman perumahan yang anda telah buat pada awal tahun pertama, dan total interest yang anda bayar adalah RM370,000, right? So dekat sini anda boleh tengok comparison, okay, di antara principal dan interest, right? So anda akan dapati kebanyakan wang yang anda bayar, alright, pada awal ni cuma akan serve interest saja. Okay, tahun pertama pun kalau ikutkan contoh tahun pertama ni, okay, kita tengok daripada amount yang ansuran yang anda bayar, right, sebanyak RM7,000 saja akan masuk ke principal, alright. So yang selebihnya RM20,000 ni akan dibayar kepada interest, alright. So anda akan notice bahawa let's say pinjaman perumahan anda nak berkurang jadi separuh pun daripada RM450,000 nak kurang jadi 200, katakan 225 lah anggaran kasar ya. So ia akan mengambil masa 20 tahun. Alright, dekat sini ya. Cuba lihat dekat sini. Alright. So bagaimana caranya untuk mengurangkan kaedah faedah dan juga mengurangkan tempoh pinjaman bank. Okay? So salah satu strategi adalah dengan mengurangkan balance dekat sini. Kalau kita dah kurangkan balance dekat sini, alright, so
interest kita pun akan berkurang. Alright. So bila interest berkurang, tempoh pinjaman bayaran pun akan berkurangan. So apa yang perlu kita buat? Cuma kita perlu tambah sedikit wang setiap bulan, okey, untuk mencapai matlamat ini. Okey. So kita akan lihat di website yang berikutnya untuk memahami apakah perubahan yang kita boleh lihat selepas kita buat extra payment setiap bulan. Okay guys, kita pergi ke link yang kedua ya. So bila kita klik link ni, right? So kita akan sampai ke page ni, okay. So link website ini anda tak payah risau, saya telah berkongsi di bahagian bawah dekat page ni, right? So tujuan utama kita menggunakan aplikasi ini adalah untuk kita memahami apakah kesannya bila kita membayar sedikit extra payment untuk ansuran bulanan bagi pinjaman perumahan ya, right? So kita ada dua aplikasi dekat sini. So saya akan terangkan satu persatu, right? So aplikasi yang pertama ni, okay, kita gunakan maklumat yang sama daripada link sebelumnya, alright? So pinjaman perumahan 450,000, alright? Interest rate kita gunakan 4.5%. Alright, so monthly payment kita gunakan data yang sama, iaitu 2,280. Okay, monthly extra jangan key in dulu. Kita nak tally balik dengan link pertama tadi. Alright, so tekan calculate. So berdasarkan amount yang kita bayar ni, okay, jumlah ini akan dibayar sepenuhnya dalam tempoh 30 tahun, okey, alright. So interestnya lebih kurang 370,000 ya. So bila kita lihat dengan data tadi memang tally lah, right? So kemudiannya let's say lah sekarang kita bayar RM100 saja setiap bulan extra, right? So apakah kesan yang kita boleh nampak dari segi pembayaran balik faedah dan juga tempoh bayaran balik, alright? So tekan calculate. So selepas kita membuat keputusan untuk cuma bayar RM100 ekstra setiap bulan, right? So kita akan dapati bahawa dari segi faedah kita telah jimat lebih kurang RM35,000 dekat sini ya, alright? Dan dari segi tempoh bayar balik kita telah kurangkan tempoh bayaran balik lebih kurang 2 tahun 6 bulan, alright? So katakan kita change nilai ni RM100 ni kita tukar jadi RM300 setiap bulan kita bayar ekstra ya. So apakah perubahannya, right? So bila kita bayar RM300 setiap bulan, right, ekstra ya, so kita akan dapati kadar interest telah berkurangan lebih kurang RM89,000, right? Dan tengok tempoh pembayaran balik ni, so ia telah berkurang lebih kurang 6 tahun, right? So ini merupakan aplikasi pertama, dan aplikasi kedua merupakan reduce long term. Okay, so reduce long term yang ini adalah buat bagi sesiapa yang ada target lah. Maybe pada mulanya mereka berhasrat ambil loan untuk 30 tahun, tapi dalam minda mereka mereka nak plan lah, nak bayar balik hutang ni dalam nak selesaikan lah hutang ni dalam tempoh masa 20 tahun lah kan. So berapa banyak bayaran bulanan yang mereka perlu bayar, right? So kita use balik data sebelum ni, 450,000 pinjaman perumahan, kadar faedah 4.5%. Okay, so pada mulanya 30 tahun ya. So 30 tahun bersama dengan 360 bulan. Lepas tu dia nak target nak selesaikan hutang ni dalam masa 20 tahun. Okay, so iaitu bersama dengan 240 bulan. Lepas tu tekan calculate, alright? So kalau pembeli rumah ni nak settle pinjaman perumahan dalam tempoh masa 20 tahun ya, so pembeli rumah ni perlu bayar setiap bulan RM2,846, alright, untuk settle pinjaman perumahan ini. So dan dari sini pembeli rumah ni akan jimat lebih kurang RM137,000, right? So yang ni merupakan aplikasi kedua ya, right? Guys, saya berharap anda faham tentang strategi mudah yang saya telah jelaskan tadi untuk mengurangkan pembayaran faedah bank dan tempoh bayaran balik pinjaman perumahan. Saya juga berharap
topik hari ini sedikit sebanyak dapat menambahkan ilmu saudara-saudari dan memberikan manfaat kepada you orang semua. Right? Sebelum saya akhiri sesi borak hartanah, mari kita tinjau pepatah daripada Benjamin Franklin. Benjamin Franklin berasal daripada Amerika Syarikat dan beliau dikatakan genius dalam pelbagai bidang seperti penulisan, lukisan, politik, sains dan diplomasi. Beliau pernah berkata, "An investment in knowledge pays the best interest." Maksudnya, pelaburan dalam ilmu akan memberikan faedah yang paling bagus. Ilmu seseorang itulah yang akan membezakan seseorang itu berjaya atau gagal dalam apa-apa bidang termasuk hartanah. Di samping itu, ilmu ini macam kita punya bateri handphone. Handphone kita tak boleh berfungsi tanpa bateri dan handphone kita cuma dapat berfungsi sekiranya digunakan bersama bateri. Begitu juga dalam kes ilmu. Tak guna kita belajar banyak ilmu tetapi kita tidak mengamalkannya. Selagi kita tak mengamalkan ilmu yang kita pelajari, maka selagi itulah kita tak akan nampak kesan atau perubahan ketara yang kita impikan dalam kehidupan kita selama ini. Saudara-saudari sekalian, jadi setakat ini saja buat hari ini video perkongsian saya berkenaan hartanah. Anda boleh subscribe YouTube channel atau follow saya kat Facebook saya, Perunding Hartanah Murali Gopalan, untuk mengikuti perkembangan-perkembangan berkenaan hartanah pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di episod akan datang dalam siri Borak Hartanah. Signing off, Murali Gopalan.